Pesta Sebuyau akan dinaik taraf dan akan dimasukkan ke dalam kalender pelancongan negeri setelah Jambatan Sadong yang dikatakan jambatan terpanjang di Pulau Borneo siap tahun depan. Menurut Menteri Pelancongan dan Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg, jawatan kuasa pelancongan yang dipengurusikan oleh residen Semerahan juga digesa untuk menambah aktiviti pesta itu. Antara yang dicadangkan ialah larian Jambatan Sadong yang berpotensi menjadi ikon pesta Sebuyau yang dijangka mampu menarik penyertaan antarabangsa. Selain itu, regata Sebuyau juga mempunyai keunikan tersendiri kerana ia satu-satunya regata yang bermula dari laut dan tamat di Sungai Triso. Tambahnya, Sebuyau juga mempunyai hutan simpan semula jadi Ulu Sebuyau yang menjadi habitat kepada pelbagai haiwan seperti mayas dan hutan bakau sebagai sebahagian penting dalam ekosistem pesisiran. Katanya kerajaan juga merancang membangunkan Sebuyau di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan membina pusat bandar dan perumahan di kawasan Semerahan yang dijangka melimpah di kawasan Sadong Jaya dan Asajaya. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian selepas merasmikan Pesta Sebuyau di Semerahan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Amar Abang Johari menggesa penduduk Sebuyau mengekalkan perpaduan dan terus menyokong dasar-dasar pembangunan kerajaan untuk kemajuan masyarakat luar bandar. Penebangan pokok nyirih yang penting dalam industri madu kelulut perlu dikawal bagi mengelak kesan terhadap ekosistem sungai di negeri ini. Menteri Muda Alam Sekitar Datuk Len Tarif Saleh berkata pokok nyirih yang banyak tumbuh di tepi Sungai Rajang dalam bahagian Serikit jika tidak dipantau penebangannya, dibibangi akan menyebabkan hakisan tebingan sungai. Jelasnya pokok ini telah diwartakan sebagai spesies terancam yang dilindungi dan permit perlu dipohon dari Jabatan Hutan sebelum sebarang penebangan boleh dilakukan. Pokok ini juga merupakan salah satu spesies pokok yang menjadi kegemaran kelulut untuk membina sarang mereka dan ini menjadikan pokok ini menjadi buruan pengusaha madu kelulut. Tegas Datuk Len, pemantauan ini bukan untuk menyusahkan atau membantutkan perkembangan industri madu kelulut tetapi lebih melindungi alam sekitar. Perkembangan industri madu kelulut ini katanya merupakan sesuatu yang baik untuk ekonomi tempatan, namun jika hakisan sungai tidak dielak, ia akan menjadi punca kerosakan industri perikanan sungai di negeri ini. Beliau ditemui selepas merasmikan program pembangunan komuniti dan kempen menanam pokok 2015 di Selalang, Serikit. Program kesedaran alam sekitar tersebut turut dipenuhi dengan pelbagai aktiviti lain seperti kempen anti-denggi, pertandingan mewarna, pemeriksaan kesihatan, gotong royong dan senaman aerobik. Keunikan kebudayaan dan permainan tradisional masyarakat Kedayan harus ditonjolkan semula supaya tidak hilang dek zaman. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Dr. Abdul Rahman Ismail, keunikan ini boleh diperlihat pada acara seperti Makan Tahun Perdana Anjuran Persatuan Kedayan. Justru beliau mahu persatuan itu lebih kreatif dalam melaksanakan pelbagai program bagi memastikan warisan masyarakat itu kekal untuk tatapan generasi akan datang. Katanya keunikan bahasa Kedayan juga perlu terus dipraktikkan dan diajar kepada generasi muda walaupun ketika ini banyak berlakunya asimilasi kebudayaan termasuk perkahwinan campur. Beliau berucap merasmikan Malam Kebudayaan Majlis Makan Tahun Perdana Anjuran Persatuan Kedayan Limbang dengan kerjasama Pejabat Residen Bahagian Limbang di Kampung Limpaki, Limbang. Pelbagai aktiviti dan persembahan kebudayaan diadakan pada malam itu termasuk pertandingan Ratu Cantik, tarian aduk-aduk dan persembahan artis Kedayan serta pertandingan sukan tradisi. Pembangunan yang semakin mencabar memerlukan golongan muda terutama generasi Y mendapatkan pelbagai ilmu bagi melengkapkan diri ke arah belia yang cemerlang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ilmu asas yang diperoleh di sekolah tidak mencukupi dan mereka perlu menambah ilmu dengan menyertai pelbagai kursus serta seminar yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. Katanya melalui seminar atau kursus mereka dapat meningkatkan kepekaan perkembangan pembangunan dan kehendak era globalisasi masa kini. Beliau berucap pada majlis penutupan program Bina Taqwa Belia Y Cemerlang peringkat negeri Sarawak, anjuran Jabatan Belia dan Sukan di Kampung Pasir Pandak, Kuching. Beliau turut menghargai usaha Jabatan Belia dan Sukan yang proaktif dalam membimbing dan mendidik belia ke arah kecemerlangan diri dan kepimpinan. Seramai 42 pelajar sekolah dan lepasan sekolah dari kawasan Dewan Undangan Negeri Pantai Damai dan Demak menyertai program 3 hari itu.
Tiga kawasan di negeri ini mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, kawasan tersebut ialah Seri Aman dengan bacaan IPU 123, diikuti Samarahan 114 dan Kuching 104. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati jarak penglihatan semakin kabur dengan jarak 2 km. 6 kawasan lain mencatat bacaan IPU sederhana iaitu Sibu 93, Serikit 89, Bintulu 92, Miri 75 dan Kapit 69. Manakala Limbang mencatat bacaan IPU baik iaitu 52. Penganjuran Jom Konvoi Merdeka oleh Persatuan Penggemar Otomotif Sarawak merupakan platform terbaik dalam menyebar luas maklumat mengenai sejarah kemerdekaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Snowden Lawan berkata, sempena bulan kemerdekaan ini, generasi muda perlu diajak menyertai pelbagai program yang boleh memberi manfaat kepada mereka selain memupuk minat untuk mengetahui sejarah kemerdekaan negara. Ini termasuk mengibarkan jalur gemilang dan menyertai pameran kenderaan automotif yang boleh menggalak mereka bertukar idea dan melihat sendiri teknologi terkini kenderaan dari sebelum zaman kemerdekaan hingga kini. Snowden memberitahu pemberita selepas melepaskan 400 buah kenderaan pelbagai jenis pada program Jom Konvoi Merdeka di Kuching. Pameran 2 hari itu disertai oleh peserta dari seluruh bahagian di Sarawak dan ia bertujuan untuk membawa pelbagai masyarakat bersama-sama menerusi rangkaian sukan dan rekreasi kenderaan bermotor. Bagi memastikan pelajar cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Persatuan Graduan Bumiputra Sibu telah mengadakan klinik intensif kecemerlangan SPM atau Klik SPM untuk 300 pelajar dari 16 sekolah menengah kerajaan di Sibu. Program yang bermula tahun lalu itu mendapat sokongan padu dan kerjasama dari Pejabat Pendidikan Bahagian Sibu dan Kolej Universiti Teknologi Sarawak UCTS. Menurut Pegawai Pelajaran Daerah Sibu, Wong Chung Kung, Klik SPM ternyata telah berjaya menaikkan semangat para pelajar untuk lebih bersedia menghadapi SPM di samping memberi kesedaran akan potensi masing-masing dalam mencapai kejayaan. Wong ditemui pada perasmian program itu di Sibu. Program akan berlangsung setiap Ahad bermula 2 Ogos lalu hingga 18 Oktober nanti. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.